kita sedang tangani beberapa masalah ekonomi dunia. Saya bukan nak bagi alasan, ini kenyataan dia. Di Indonesia ada sedikit persoalan mengenai harga beras yang melambung naik. Di beberapa tempat harga gula melambung. Harga minyak meningkat. Dan ini akibat sebahagiannya perang Rusia-Ukraine, sebahagiannya sekatan di Suez Canal dan kawasan berdekatan dengan dunia Arab yang akibat kezaliman penjajahan Zionis Israel terhadap Gaza. Tapi itu kenyataannya. Sebagai pemerintah, kita tak boleh bagi hanya alasan. Rakyat nak tahu apa tindakan kita lakukan untuk meringankan dan mengedarkan. Nah, ini yang kita cuba lakukan. Tapi alhamdulillah, walaupun kadang-kadang kita hanya diberitakan yang negatif saja. Tetapi yang positif tidak. Malaysia di ASEAN mencatat di antara kadar inflasi yang paling rendah, 1,5%. Dan di ASEAN, kadar pengangguran yang menurun, 35%. Di ASEAN dan dalam sejarah Malaysia, pelaburan domestik dan asing tertinggi dalam sejarah Malaysia sejak merdeka. Pasaran saham kian segar. Jadi ini yang positif. Kita hadapi masalah kejatuhan nilai ringgit yang juga menimpa yen Jepun, renminbi China dan semua currency mata wang negara ASEAN melainkan Singapura. Apa langkah yang kita ambil? Kita ada pilihan. Orang-orang yang tegur kita soal nilai ringgit, dia minta kita selesaikan. Ada cara selesaikan. Yang ditentukan oleh semua pakar-pakar kewangan antarabangsa. Bila ringgit atau mata wang jatuh, kita naik kadar faedah. Tapi kita bincang juga, walaupun ini bidang kuasa bank negara. Kalau naik kadar faedah, yang pinjam pinjaman untuk kenderaan, pinjaman rumah, peniaga-peniaga kecil yang pinjam dari bank, semua naik jumlah hutang mereka. Jadi kadang-kadang untuk saya, apalagi untuk bank negara, dia kena fikir nak kuatkan ringgit dengan naik OPR, kadar faedah, ataupun nak imbangi supaya ringgit jangan terlalu jatuh dan peniaga-peniaga dan peminjam tidak terbeban dengan hutang yang bertambah. Kalaulah katalah satu keadaan seperti mana kita hadapi dulu 98, ringgit jatuh, inflasi mencongak naik ke atas, pelaburan terhenti. Dalam keadaan begitu apa pilihan? Naiklah kadar faedah. Tapi sekarang ini ringgit turun, inflasi turun, pelaburan naik besar. Fikirkan tengok, tahun 2023 pelaburan tertinggi dalam sejarah Malaysia. Ini suatu keadaan pencapaian luar biasa. Ini bukan kerja Anwar, ini kerja seluruh tim pasukan kita. Bukan saja menteri-menteri, termasuk menteri MITI. Tetapi juga pegawai-pegawai. Ada orang kata pelaburan ini maknanya MITI, Matret, betul. Dan juga Kementerian Luar. Kerana semua ini menyebabkan orang yakin politik Malaysia stabil. Dasarnya jelas. Dan bila politik itu stabil, dasar kita jelas. Dasar ekonomi apa? Ekonomi mana ni? Apa dia? Transformasi digital. Penekanan tentang security makanan. Transisi tenaga. Bila kita sebut ini semua, orang nak melabur dia tahu dasar kita. Dan dia tahu dasar ini kekal insya-Allah sekurang-kurangnya untuk 4 tahun lagi sehingga pilihan raya akan datang. Dan ini menyebabkan
pelabur menaruh keyakinan.